Encik Yang, pemberitahuan terakhir untuk awak. Kos pembedahan adik awak RM500,000. Mesti dibayar penuh hari ini. Jika tidak, kami terpaksa usir awak. Doktor, tolonglah, berikan saya sedikit masa lagi. Wang itu pasti saya kumpulkan. Doktor. Hei doktor. Adik perempuan saya satu-satunya saudara. Selepas dia sakit teruk, semua yang boleh sudah saya pinjam. Masih kekurangan RM500,000. Bagaimana? Hei. Pesananku kenapa belum sampai? Dah sampai. Letakkan. Awak pun tak beli. Setiap hari datang tengok, letakkan. Tengoklah, takkan rosak, jangan risau. Tuan Wang, pesanan awak. Maaf ya. Bukan. Awak sudah lewat 3 minit. Apa awak buat? Nenek saya lari lebih cepat daripada awak. Maaf. Gerai terlalu banyak. Maaf. Maaf saja tak cukup. Saya beritahu awak, pesanan ini ditolak. Dan lagi, awak juga perlu ganti rugi saya. RM5,000 ganti rugi moral. Apa lagi? Tipu saya? Ya, tipu saya? Tak boleh. Bangun, bayar. Mata saya. Bantal porselin dinasti Song dari Kilang Ding, zaman minggu lepas. Nilai RM15. Apa terjadi? Saya ada sistem. Bagus sekali. Adik perempuan ada harapan. Saya boleh dapat banyak wang. Saya boleh beri dia hidup senang. Tuan Wang, maaf ya, pesanan saya hantar lewat. Wang makanan ini saya ganti untuk awak. Cuma ini? Bantal porselin Kilang Ding dinasti Song saya tu nilai RM5 juta. Wang ini cukup bayar makan saya. Kilang Ding dinasti Song. Tuan Wang, Anda pasti? Sudah tentu. Saya beritahu, semua di gerai ini barang tulen. Bayar cepat. Kilang Ding, di gerai dia. Rider penghantar makanan dah minta maaf. Pukul orang tak nak cakap tapi menipu pula. Terlalu sangat. Diam. Jangan banyak cakap. 5 juta. Kurang 1 sen. Awak tak boleh keluar dari jalan ini. 5 juta? Untuk barang tiruan yang buruk ini, buruk punya tiruan. Awak nak 5 juta? Kalau betul Kilang Ding dinasti Song, saya sanggup bayar. Macam mana dia tahu tiruan? Jangan merepek. Barang saya ini dijamin tulen. Pekan Jingde, label kilang porselin antik ni macam mana? Label warisan keluarga Wang tua. Lau Wang, Kilang Ding awak ada manual ke? Diam. Jangan merepek. Jangan tuduh sembarangan. Jangan layan dia lagi. Wang rawatan adik lebih penting. Nama. Rukul 3 kaki telinga tegak corak teratai tembaga Cloisonne. Zaman. Dibuat era Xuande, Ming. Nilai pasaran. Kira-kira 1,6 juta. Beginilah. Encik berniaga pun tak mudah. Saya hantar makanan lewat, saya akur, ini semua duit saya. Saya bagi encik. Lepas tu, encik bagi saya tembaga itu, saya tolong encik buka rezeki. Boleh? Saya mohon maaf juga. Itu perukul Xuande di gerai antik dalam 199,5 palsu. Ini pusaka keluarga saya. Minimum 3,000. Kalau tak boleh, tak apalah. Saya penghantar makanan. Tak dapat banyak duit pun. Cuma ada 1,500. Macam ni lah. Lapor polis, biar polis selesaikan. Jangan. Okey, 1,500 pun jadi. Hari ini saya terpaksa akur. Barang ni kalau jual mesti dapat harga baik. Penghantar makanan. Tak nampak tulis di pintu? Letak di luar. Saya bukan hantar makanan, saya nak jual barang. Jual barang? Kau? Kedai gedung Zembao kami
Tak terima barang buruk. Pergi, cepat pergi. Jangan halau orang dulu. Saya ada barang berharga nak jual. Jual sampah bungkus pakai surat kabar lagi. Buka tengoklah barang berharga dalam ni. Takkan kecewa. Kau ingat saya buta ke bodoh? Jalan barang antik. Ada kedai di sini yang tak ada 35 relau Shwande palsu. 199,5 daripadanya palsu. Nak tipu dengan barang buruk macam ini? Saya beritahu kau silap tempat. Tunggu. Tuan kedai. Sesiapa masuk kedai, dia tetamu. Tak kira barang tu asli atau palsu, baik atau buruk, cakap elok-elok. Tadi bergaduh apa? Budak ni nak cari gaduh. Anggap relau buruk ni barang berharga. Nak tipu kedai gedung Zenbao kita. Encik, ada apa-apa boleh cakap dengan saya. Saya pemilik kedai ni. Hai tuan kedai. Saya ada satu barang berharga. Nak minta tuan tengok. Encik, barang ni dari mana encik dapat? Encik, barang ni dari mana? Jangan tanya dari mana. Barang ni di kedai awak berapa nilai? Ni relau tembaga cloisonne dari era Shwande dinasti Ming. Warna enamel tulen, anyaman dawai halus. Terutama cop dasar ni, ia memang standard gaya kerja rasmi dinasti Ming. Barang halus macam ni sangat jarang di pasaran. Tuan kedai, mata tuan memang tajam. Saya sangat berminat dengan relau ni. 1.2 juta, jual pada saya boleh? Tuan, saya terus terang saja. Saya perlu duit segera perukul ini. Harga pasaran sekarang sekurang-kurangnya lebih 1.5 juta. Tuan lihat, boleh tambah sikit. Kalau boleh, hari ini kita terus deal. Baik, 1.5 juta. Anggap saja berkawan. Lepas ini ada barang baik. Utamakan gedung Zenbao saya. Baik. Alipay terima bayaran 1.5 juta yuan. Duit rawatan adik, akhirnya ada jalan. Hello doktor. Duit dah saya hantar pada doktor, tolong sila selamatkan adik saya. Dia begitu tergesa-gesa jual perukul Shwanda. Rupa-rupanya nak selamatkan adiknya sendiri. Itu. Terima kasih tuan. Ini nombor saya. Lepas ini nak jual antik atau nak tahu pasal penilaian harta. Boleh cari saya? Terima kasih Tuan Su. Terima kasih Tuan Su. Tuan Su, cepat. Tolong saya nilaikan yang kali ini. Semestinya harta bernilai. Saya baru dapat dari Zo tua pinjam ini. Dia kata ini cakram giok naga zaman perang. Tolong tengok. Kalau kali ini salah lagi, keluarga saya akan bekukan kad saya. Aduh. Siapa dia? Zole, anak orang kaya. Keluarga dia aset ratusan bilion. Suka kumpul barang antik. Tapi mata dia teruk. Setiap kali ditipu, Bagus kan? nama barang, botol leher kecil berglasir langit biru Zaman, dengan barang bintik tulen. ungu. Dari cabang utara Dari kilang Jun, keadaan keadaan sempurna. Glasir licin berkilau. Bintik ungu terhasil secara semula jadi dalam tanur. Nilai 3.800.000. Oh, begitu rupanya. Tuan Zhao ini bawa barang tulen dalam beg, pegang barang palsu di tangan. Takut kena tipu lagi. Jadi bawa yang palsu dulu untuk uji. Tuan Zhao, barang ini kami tak perlu tengok. Harta dalam beg awak tu boleh tunjukkan untuk kami belajar sikit? Yuk, wak merepek ke? Dalam beg ni cuma barang peribadi saya je. Tuan Zhao, warna sepu giok ini terlebih terang, ukiran pun lembik. Bukan saja tiruan berkualiti tinggi. Di gerai kaki 5, harga bawah 300. Kalau cuma barang macam ni, tak payah tunjuk pada saya. Mata Tuan Su memang tajam. Sebenarnya, yang nak saya tunjuk ialah satu lagi barang. Ini. Botol ini barulah yang saya nak minta Tuan nilai hari ini. Macam mana? Tengok glasir botol ni dengan bintik ungu ni. Cantik kan? Ini jelas barang pilihan dari kilang Jun. Tuan Zhao, nampaknya kali ini encik tertipu lagi. Apa? Ini mustahil. Tuan Su, cuba lihat dengan teliti. Warna bintik ungu ini terlalu terang dan seragam.
Dengan sekali pandang, tahu ini diwarnakan secara buatan. Di dasar botol ini, serapan tanahnya terlalu kaku. Serapan tanah pada barang antik sebenar meresap secara semula jadi. Berbanding itu, yang lebih penting, corak retakannya terlalu teratur. Ini jelas teknik modern, pengasidan untuk buat kelihatan tua. Kalau begitu, nilainya berapa? Barang hiasan sahaja, nilai tak sampai 5,000. Apa? Aku tertipu lagi. 800,000 ini hangus lagi. Aku simpan barang buruk ini untuk apa? Tunggu. Kau penghantar makanan, nak sibuk apa? Botol ini boleh bagi saya lihat? Tuan sudah kata ini palsu. Kau seorang penghantar makanan, nak tengok apa? Kenapa? Nak gelakkan aku ya? Jauh sini. Cik Yang, barang ini saya dah periksa berulang kali. Memang barang tiruan. Kalau dah pasti tiruan, Tak salah bagi saya lihat. Tunggu. Bintik ungu ini bukan bintik ungu kilang Jun. Ini Ini apa? faham botol ini asli. Ada orang sengaja buat ia nampak lama, dilapisi penyamaran supaya nampak palsu. Tengok. Ini memang betul. Penyamaran ini terlalu halus. Saya pun tertipu. Ini memang barang tulen, barang bermutu dari kilang Jun. jadi iya. Berapa nilainya? Lebih 3,5 juta. Tahniah, Tuan Zhao dapat harta karun. Alamak, bro. Terima kasih bro. Nasib ada awak. Tadi hampir saya jatuhkan 3,5 juta ini. Saya pun nasib baik nampak. Ini tadi maaf ya. Saya terlalu gelisah. Bercakap tak pakai akal bro. Jangan marah. Tak apa. Itu keluarkan telefon awak. Telefon nak buat apa? Awak dah selamatkan lebih 3 juta saya. Nak transfer RM200,000 sebagai upah terima kasih. Ini boleh ke begini? Jangan segan. Mari. Baik. Alipay menerima bayaran RM200,000. Langsung dapat 200,000. Cari duit dengan mengesan barang antik cepat sungguh. Cik Yang, dengan mata tajam macam ni, hantar makanan merugikan bakat. Mari ke gedung jenbau saya. Jadi penasihat pengesah barang gaji bulanan, saya beri awak 100,000. Bagaimana? Gaji bulanan 100,000. Terima kasih Kak Su. Bos, Joe tua buka gerai taruhan batu jet di luar. Kata dia dari Lombong, Myanmar yang dibawa balik. Ramai orang dah pergi. Lombong, Myanmar. Kebolehan melihat tembus sistem, boleh nilaikan harga barang antik. Kalau taruhan batu jet, boleh juga ke Kak Su. Siapa ni Joe tua? Joe tua? Joe tua ni ketua tempatan dalam dunia barang antik. Dia selalu tipu saya. Saya sahaja bertaruh batu jet di tempat dia dah habiskan lebih 10 juta. Tapi langsung tak dapat apa-apa. Sekarang perniagaan pasar barang antik susah. Semua sebab dia buat hal. Tuan Su, adik yang ni mata tajam. Boleh saya bawa? Adik yang pergi sama? Sudah tentu. Saya tak suruh dia pergi percuma. Kalau adik tolong saya pilih barang bagus, saya bayar upah. Duit yang diperoleh saya kongsi sama dengan gedung jenbau. Awak nak pergi? Kalau Kak Su suruh saya pergilah. Baik. Ingat ya. Banyak lihat kurang gerak, jangan terburu nafsu. Jangan risau, ada saya. Sebab ada awak baru saya tak tenang. Tuan-tuan, sila lihat, tengok saiz batu ni kulitnya. Lihat lagi permukaannya. Titik hijau ni bunga pinus. Tanda sangat bagus. Dalam ni, pasti ada barang berkualiti tinggi. Cantik, tolong lalu. Rupa-rupanya batu judi pun boleh. Adik yang saya rasa batu itu nampak bagus. Kita bertaruhlah. Batu biasa. Banyak kekotoran dalaman. Permukaan ada sedikit hijau. Nilai pasaran RM50. Macam mana? Abang Zhao bertenanglah. Saya rasa batu itu nampak kosong. Tak nampak macam barang yang padu. Dari mana datangnya adik kecil ni? Wajah sangat asing. Joe tua adik kecil ni baru masuk bidang ni. Tapi pandangannya sangat tajam. Oh. Orang luar. Dalam bidang batu judi ni, bergantung pada pengalaman dan keberanian. Bukan pada mulut. Tak faham. Kurang cakap. Jangan merosakkan suasana. Kalau tak, nanti bawa masalah pada kau. Faham? Takkan? Alamak, adik kecil. Bahan Tuan Zhou ni, kulit tuannya tua dan tajam. Pandang sekali, nampak bakal keluar barang tinggi. Kau masih terlalu muda.
Banyak tengok, kurang cakap. Belajarlah sikit. Mengandungi jedair hijau air jernih jenis ais tinggi. Daging jedair bersih. Nilai pasaran kira-kira 6 juta ringgit. Tuan Jo, batu yang kau guna alas meja tu jual berapa? Tuan Jo, batu yang kau guna alas meja tu jual berapa? Alamak. Budak pandai pilih terpikat dengan pusaka keluarga Zo ni. Jadi alas meja 3 tahun. Hari ini akhirnya jumpa orang yang kenal nilai. Baik, kau nak ambil RM3,000. Kalau tak jadi, jangan salahkan aku. Baik, Abang, kau dah gila. Barang ni anjing pun geleng kepala. RM3,000. Buang dalam air pun ada bunyi. Dia ni jelas nak tipu kau. Tuan Jo, RM3,000. Saya ambil, buka sekarang. Baik budak, ramai orang tengok ni. Duit dan barang dah jelas. Alipay terima RM3,000. Diam buat apa? Bawa untuk adik bijak ni alihkan barang tu. Adik batu ni nak potong macam mana? Cikgu tolong ikut retak ni kilatkan dulu. Kilatkan lagi. Berlakon macam pakar potong sekali terus selesa. Kan cuma sisa tak guna. Keluar hijau ya Allah. Warna ni jenis ais naik mendadak. Wah, betul dapat. Airnya memang jenis ais. Hijau jernih pula. Ini bukan sekadar naik. Ini melonjak gila. Wah, budak ni memang luar biasa. Sampah pun boleh jadi permata. Nilai paling kurang pun berjuta-juta. Tak mungkin. Mustahil. Batu buruk ni aku dah tengok beratus kali. Macam mana boleh? Tak logik langsung. Aduh. Adik, nasib kau memang terbaliklah. Bro, kau macam adik kandung aku sendiri. Luar biasa. Ini sungguh luar biasa gila. Nasib baik saja. Abang Zau nasib baik. Bro, jedair ais ni kau nak jual tak? Aku tawar 5 juta tunai. Sekarang pun boleh bayar. Jual kat aku. 5 juta pun berani nak tawar? Aku tawar 6 juta. Tambahan satu rumah 3 bilik di pusat bandar. Bro, jual kat aku memang berbaloi. Bagi kat aku. Sial. Batu buruk ni sekarang nilai berjuta-juta. Budak ni pasti bukan nasib baik. Dia sengaja buat perangkap tipu aku. Tak boleh. Tak boleh telan marah ni. Mesti buat dia yang ditelan, luarkan semula. Saya cuma nasib baik saja. Bahan ni sebenarnya airnya biasa saja. Semua kemahiran tukang yang bagus. Jadi yang terkeluar, Terlalu memuji. Abang ajarlah saya, jom. Saya belanja awak makan barbeku. Makan barbeku apa? Pergi siasat latar belakang dia segera. Rosakkan peraturan saya. Putuskan sumber rezeki saya. Murah bukan senang nak dapat. Buat aku, Zotua, marah. Dia takkan boleh terus berniaga dalam bidang ini. Alipay menerima bayaran 3 juta yuan. Bahagian awak dari pertaruhan batu semalam 3 juta dari Zaule. terima kasih Kak Su. Kalau ada lagi peluang macam ni kerja sambilan, ingatlah panggil saya. Semakin cepat semakin baik. Buat terus teranglah, saya ingatkan awak Joe tua tu pendendam. Dulu awak buat dia hilang muka teruk dan rugi berjuta-juta. Dia takkan berhenti begitu saja. Di sinilah ini saja. Abang Hud, dialah budak ni. Semalam tipu rugikan saya satu bahan bagus. Pasti buat perangkap. Budak dengar kata awak pandai menilai. Malah Tuan Joe pun kalah dengan awak. Baguslah. Tolong abang tengok harta pusaka saya ni. Kualiti macam mana? Batu kelikir sungai biasa. Tiada langsung tanda menjadi jet di dalam nilai pasaran sifar ringgit. Nampaknya dia nak menipu saja. Guna batu buruk untuk tipu Abang Hu barangan pusaka awak. Bukan dari nenek moyang petik dari tepi sungai? Cakap kosong. Barang pusaka dari datuk nenek saya. Mana boleh palsu? Budak makan boleh sembarangan. Cakap jangan sembarangan. Kalau hari ini awak tak boleh beri alasan yang kukuh, saya akan buat awak keluar terbaring.
Ini cuma batu biasa sahaja. Tak ada jet di dalam kotoran yang elok pun tak ada. Abang Hu, awak jadi mangsa tipu diperdaya? Abang Hu nampak tak? Budak ini buta mata sombong tak terkira langsung tak hiraukan nama Abang Hu. Abang Hu saya bukan tak hormat awak, tapi batu ni tepi sungai pun boleh petik tak bernilai langsung. Percaya tak? Potong tengah kalau ada isi saya. Yang Hao terima apa saja tak ada bantahan. Budak mulut awak memang keras. Kalau awak berani sangat, saya akan teman awak main besar. Kita bertaruh masing-masing di kedai ini, pilih satu batu potong serta-merta yang nilai tinggi menang. Abang Hu gedung Zembau, saya buat perniagaan sah, bukan kasino. Awak masuk macam ini, tak ikut peraturan. Aturan di jalan ini, aturan Abang Hu itulah aturan. Hei budak, kalau kau takut sekarang juga berlutut pada Tuan Zhou, tunduk 3 kali kuat-kuat dan bayar ganti rugi 500,000, aku boleh lepaskan kau kali ini. Bertaruh boleh, tapi taruhan kau tak memuaskan hatiku. Rasanya tak adil sangat. Kau berani lagi nak berunding denganku? Jadi sebenarnya kau nak macam mana? Begini, kalau aku kalah, buat seperti kata kau. Tapi kalau kau kalah, cukupkah sekadar kata habis perkara? Cukup ke? Abang Hu, kau nak untung saja bukan main macam ni punya? Ini agaknya terlalu mudah sikit. Berani betul kau. Kalau macam tu, cuba kau cakap. Kalau aku kalah, kau nak buat apa padaku? Kalau kau kalah, Kau mesti di depan semua orang pada aku dan Tuan Su minta maaf dengan sungguh-sungguh dan bayar kami 500,000 sebagai ganti rugi. Kalau aku kalah, aku bayar kau 1 juta. Macam mana Abang Hu? Berani tak nak main lebih besar? baik-baiklah, ikut cara kau. Tapi kalau kau kalah, jangan sesal. Nanti sampai menangis minta belas kasihan. Aku yang Hao buat kerja memang tegas, takkan sesal. Yang Hao gila ke kau? Pertaruhan batu giok ni risiko sangat tinggi. Abang Hu ni nampak jelas dah siap sedia. Duit tu duit nyawa adik kau. Mana boleh begitu mudah nak pertaruh? Kakak Su, jangan risau. Aku ada keyakinan. Baik, budak, kau memang berani. Memandangkan kau dah gali lubang untuk diri sendiri, aku akan tanam kau hidup-hidup. Setulah macam tu. Tuan Su, kalau begitu, pinjam tempat dan batu Encik. Encik jadi saksi untuk kami, supaya jangan ada orang kata aku buli orang muda. Shaolip, pergi gudang. Bawa balik batu-batu kepala pintu aku. Hari ni di sini, aku, Su Yuyao, jadi saksi. Siapa pun tak boleh ingkar janji. Aku pilih yang ini. Budak giliran kau. Ada jedair hijau air jernih jenis ais tinggi dengan bunga terapung. Isi giok bersih, nilai pasaran lebih kurang 1,8 juta. Aku pilih yang ini. Alamak Tuan Su. Perunding apa yang Encik upah ni? Berani pilih batu alas kaki. Abang Hu pasti menang. Jangan cepat sangat buat kesimpulan. Kadang-kadang, batu yang paling tak ketara selalu bawa kejutan terbesar. Hai budak, nanti muka kau jadi merah. Batu kasar aku ni. Kalau dipotong, pasti terkejut sampai tak percaya. Potong. Walaupun punyaku tak berharga, asalkan punyamu lebih teruk dari aku, kau tetap kalah. Potong punyanya. Naik nilai, naik banyak. Jedair hijau matahari, jenis ais tinggi. Airnya cukup, tiada retak. Ini sekurang-kurangnya bernilai 2 juta. Ni macam mana boleh? Batu sampah je. Macam mana boleh keluar jedair sebaik ni? Kau tipu, kan? Abang Hu
batu ni aku yang angkat dari gudang mesin dibuka di depan orang ramai. Penyaksinya ialah aku, Su Yuyao, kalah itu kalah berniaga di jalan ni. Yang paling penting ialah kepercayaan. RM500,000. Nak bayar sekarang atau nak langgar peraturan buatkan seluruh jalan barang antik ketawa dekat Abang Hu? Alipay menerima RM500,000. Budak, tahulah kau kuat. Kita akan berjumpa lagi. Ini belum habis. Mari kita pergi. Yang Hao, walaupun hari ni kau menang duit dan tunjuk kuasa, tapi kau dah sungguh menyinggung Zhou Tua dengan Abang Hu, mereka takkan berhenti begitu sahaja. Jangan risau Kak Su. Hadapi saja apa yang datang. Selesaikan masalah bila tiba masanya. Tuan Su, saudara yang hal semalam saya sudah dengar. Tak sangka Zhou Tua si jahat itu berani juga datang buat hal. Tapi saudara, kau memang hebat. Batu sampah tu kau boleh dapatkan jedair hijau matahari jenis ais tinggi. Saya terhadap kau sangat kagum. Nasib baik saja. Dalam bidang antik ini, nasib dan mata tajam sama penting. Zhao Lei, kamu menjilat memang kuat bunyinya. Tapi, Yang Hao memang ada kebolehan. Kamu kena banyak belajar daripadanya. Sudah tentu. Saudara yang sekarang sudah jadi idola saya pasti akan belajar baik-baik dengan kau. Tapi, yang lebih seru masih di belakang. Nampak tak? Lelongan besar musim luruh malam lusa. Ini acara utama tahun ini. Mungkin ada beberapa barang istimewa terakhir. Saya dapat 3 jemputan. Macam mana? Nak tak pergi sama tengok? Lelongan besar musim luruh selalu taraf tinggi. Yang Hao, ini peluang baik. Bukan saja boleh luas pandangan, boleh juga bantu kau masuk lingkaran ini lebih cepat. Terima kasih Abang Zhao. Saya memang patut belajar lagi. Saudara Allah, janganlah sebut-sebut. Dengan mata tajam awak, mungkin kita dapatkan tawaran bagus. Tapi, saya nak ingatkan awak, si jahat Zhou Tua tu, dia pun pasti akan pergi. Awak buat dia rugi besar berulang kali. Zhou Tua tu, dia seorang yang pendendam. Dalam lelongan nanti, pasti dia nak lawan awak. Jangan risau. Lelongan bergantung pada mata dan kemampuan. Kalau dia berani datang, saya akan temui cabarannya. Yang Hao betul cakap. Tapi jangan pula cuai. Zhou Tua dah lama dalam bidang ini. Jaringan dan modalnya tak boleh dipandang rendah. Dalam lelongan, selain soal kepalsuan, lebih penting tahu membaca situasi dan kawal kos. Saya faham Kak Su. Saya pasti akan banyak belajar dan lihat, berhati-hati sebelum bertindak. Baik. Kalau ada masa, katalog ini bolehlah awak tengok. Kalau ada apa-apa soalan, kita boleh bincang bersama. Lusa kita pergi bersama? Barang lelong seterusnya, cincin ibu jari batu giok putih dinasti Qing. Ada sesiapa nak bidah? Cincin ibu dari batu giok putih, dinasti Qing, barang tulen. Nilai pasaran, RM80,000. RM100,000. Barang koleksi seterusnya, piring berwarna pastel Qing. Piring berwarna pastel tiruan Qing dari era Republik. Nilai RM3.000. Barang koleksi seterusnya, tempayan kecil biru dan putih, dinasti Ming. RM200,000. Tempayan kecil biru putih dinasti Ming, barang tulen. Ada retak di bahagian bawah, bernilai RM150,000. Adik yang Zhou Tua si mata 4 tu, asyik tengok ke arah kita. Dia ada niat jahat ni. Lelongan ni tentang ketajaman mata dan kekuatan kewangan, bukan pandangan mata. Semua tadi cuma pembuka selera. Yang penting masih di belakang. Kita kena tenang. Item seterusnya, pertengahan dinasti Qing Arka. Duduk Sakyamuni tembaga bersadur emas. Harga tawar mula RM800,000. Kenaikan minimal RM50,000. Arca Buddha tembaga bersadur emas. Zaman pertengahan dinasti Qing bernilai RM1.5 juta. Arca Buddha ni bagus, barang tulen nilai sekitar RM1.5 juta. $850,000. RM1 juta. 1.2 juta. 1.2 juta sekali 1.2 juta, 2 kali. 1.5 juta. Zhou Tua tu memang sengaja. Nak ikut lagi? Kalau lepas 1.5 juta, tak berbaloi dah. Arca Buddha tu tiada masalah, tapi 1.5 juta, itu harga pasaran yang adil. Kalau Zhou Tua nak bagi je dia, kita tak payah sebab nak lawan bayar harga lebih. 1.5 juta sekali 1.5 juta, 2 kali 1.5 juta, 3 kali.
Terjual tahniah, Tuan Zhou. Terima kasih atas budi Tuan Su Perunding Yang. Tengoklah dia sikap sombongnya. Bertenang. Ini baru permulaan. Dia cuba marahkan kita. Ganggu keputusan kita. Saya tahu. Jangan risau. Saya tak akan biarkan dia berjaya. Zhou tua. Kau nak main? Saya teman sampai habis. Nanti tengok siapa ketawa akhirnya. Seterusnya, item misteri. Dinasti Ming, hiasan batu giok hetian, mendengar air mancur di gunung. Item ini dibekalkan oleh seorang kolektor veteran. Provenance jelas. Harga tawaran 3 juta. Nama produk, hiasan batu giok hetian, mendengar air mancur di gunung. Era, modern, nilai pasaran, kira-kira 50.000. Barang ini tak kena. Kau nampak apa? Warna serapan memang terang. Tapi tepinya terlalu jelas. Ukirannya pun terlalu lancar. Kurang kekasaran ukiran zaman Ming. 3.500.000. Di Dewan, ada lagi yang nak tambah? Pandai mata Encik Zhou. Hiasan giok ini nampak memang barang bagus. Gioknya bagus. Kerja ukir pun cantik. Walaupun tentang era ini ada sedikit perbezaan, tapi 3.500.000 masih berbaloi. Bro, Zhou tua dah cakap macam tu. Kita ikut ke? Abang Zhou, jangan tergopoh. Zhou tua banyak pengalaman. Dia cakap macam tu, mesti ada sebabnya. Dana kita terhad. Lebih baik berhati-hati. Kakak Su, lihat. 3.700.000. 4 juta. Tuan Sup, wahai anak muda, berhati-hati itu memang baik. Tapi pada saat genting harus bertindak tegas. Terlalu banyak pertimbangan itu sukar dapatkan tawaran bagus. $4.700.000. 5 juta. 5 juta. Sekali 5 juta 2 kali. Alamak, Tuan Su, sekali ini awak mengalah lagi. 5 juta 3 kali. Terjual tahniah, Encik Zhou. Perunding Yang, lihatlah ketajaman mata awak ini. Masih perlu belajar lagi. Barang sebaik ini awak biarkan saja terlepas. Sungguh sayangnya. Tuan Zhou betul. Saya sebagai junior memang patut belajar daripada senior seperti awak lebih banyak lagi. Aduh, si tua itu dapat keuntungan lagi. Yang haul langkah kita ini. Kak Su tak sanggup rugi sedikit, tak dapat untung besar. Biarkan dia bangga sebentar. Seterusnya, barulah permainan sebenar bermula. Sekarang waktu rehat, semua boleh bergerak bebas. Hahaha. Tuan Su, penasihat yang benar-benar hebat anak muda sekarang. Tadi beberapa pusingan lelongan penasihat yang agak berhati-hati. Tak minat ke barangan biasa di awal tadi. Atau simpan tenaga untuk barang di belakang yang istimewa di akhir. Tuan Zhou bergurau saja dalam lelongan ikut kemampuan beat pada masa tepat. Itu asasnya gedung Zhenbao kami. Selalu utamakan berhati-hati. Berhati-hati. Dulu penasihat yang beli barang murah di jalan barang antik semangat berjudi batu jeda. Kenapa di tempat besar begini? Tiba-tiba jadi penakut. Jangan-jangan kebolehan dulu. Hanya di gerai tepi jalan boleh tunjuk kebolehan? Tuan mau risau berlebihan ketajaman mata. Bukan soal harga tinggi atau rendah, tapi soal fikiran tenang, mata jeli. Bila tiba masanya, nampak hasilnya. Wah, berani betul. Cakap macam tu dengan Tuan Zhou, jangan ingat menang beberapa kali. Boleh jadi sombong. Anak muda pandai cakap tak guna. Dalam bidang barang antik, banyak tipu daya. Cuma pandai halah kecil, takkan tahan lama. Ada peraturan. Bukan orang kelas kau boleh sentuh. Kalau langgar peraturan, mungkin akan mati lemas. Tuan Zhou, peraturan lelongan ialah yang tawar tertinggi dapat. Mengenai peraturan lain, kalau ada orang yang cuba sombong kerana tua dan langgar peraturan, kami di gedung Zhenbao bukan jenis yang takut. Betul tak? Betul tak? Tuan Sup, nampaknya awak nak lindungi dia sampai akhir. Saudara Yang, saya ini semakin tertarik dengan awak. Lelongan belum tamat lagi. Kita lihat nanti. Bermainlah perlahan-lahan.
Zhou tua itu nampak jelas datang nak cabar dan utus amaran. Dia ini sudah dikalahkan berturut-turut oleh Yang Hao sampai hilang akal sedikit. Separuh masa kedua, dia pasti akan sanggup buat apa sahaja untuk kena kami. Saya tunggu dia. Kakak Su, Abang Zhao, tunggu sebentar. Tak kira barang lelong mana yang saya tunjuk minat, kamu mesti berusaha ikut saya. Tunjukkan gaya macam mesti dapat barang itu. Baik, Jangan risau. Lelongan diteruskan. Barang lelong seterusnya, gulungan tangan lukisan kediaman pergunungan, tanpa nama dinasti Ming. Provenance lukisan ini jelas, tetapi teknik berusnya agak kontroversi. Harga tawaran permulaan, 1.500.000. Kenaikan minima, 100.000. Pelukis dinasti Ming Wubin karya awal semasa bersembunyi diri. Kerana hindari bala, tak ditandatangani. Gaya lukisan halus dan tertahan. Berbeza sama sekali dengan gaya akhir nilai pasaran 20 juta yuan. Lukisan ini memang lama. Malangnya, dari awal dinasti King Pakar tiru gaya pelukis terkenal. Walaupun sukar diperoleh, tetapi akhirnya kualiti rendah. Ayo, nilai. Paling tinggi 2-3 juta yuan, 2 juta saya ambil. Anggaplah beri muka kepada rumah lelong. Cik Zhou bida 2 juta. Di sini, ada encik lain? Atau puan yang nak bida? 2 juta. Anak muda, awak persoalkan penilaian saya? Tuan Zhou, terlebih kata, saya tak berani persoalkan. Cuma rasa lukisan ini semangatnya hidup. Di antara gunung dan hutan, samar-samar, ada aura transenden, mungkin ada rahsia alam. Cuma nak beli lukisan ini, bawa balik kaji belajar. Kaji. Baik. Saya beri awak peluang ini. 3 juta. 3 juta. 4 juta. 5 juta. 6 juta. Anak muda, game ini tak seronok. Kita tukar cara main. Tuan Zhou, awak nak main macam mana? Kita bertaruh tentang zaman dan nilai sebenar lukisan ini. Jika lukisan ini karya asli sebelum pertengahan dinasti Ming dan nilainya melebihi 6 juta yuan. Kalau begitu, saya Zhou tua. Bukan saja serta-merta bayar mengikut harga yang awak menang dan ganti rugi 10 juta. Dan minta maaf secara terbuka sambil hidangkan teh padamu. Bertaruh. Jika kamu kalah, lukisan ini tak setara harganya. Kamu bukan saja bayar lelongan, tapi butakan matamu sendiri dan keluar dari dunia barang antik. Berani kamu bertaruh? Zhou tua, jangan keterlaluan. Peraturanmu ini sama sekali tak adil. Tuan Zhou, semua yang hadir di sini adalah saksi. Saya Yang Hao. Terima. Tapi taruhan ini saya nak tambah syarat. Kamu masih nak tambah? Cuba kamu beritahu. Jika saya menang, ikut seperti katamu. Tapi lukisan ini saya ambil. Macam mana? Berani? Kenapa Tuan Zhou? Tak berani. Semangat berani tadi hilang ke mana? Baik. Jika kamu menang, lukisan ini saya serahkan. Tapi jika kamu kalah, bukan saja butakan matamu, keluar dari dunia antik, tapi juga berlutut dan sujud 3 kali pada saya. Panggil saya Datuk 3 kali. Sekata. Kedua-dua tuan, taruhan sudah diterima. Jadi lukisan ini bagaimana nak ditentukan? Mudah saja. Cari 2 orang pakar terkemuka dari dunia barang antik. Ikut pendapat majoriti. Tepat seperti yang saya mahukan. Cepat, cari orang. Berdasarkan penilaian kami, lukisan ini adalah karya asli pertengahan Ming. Tiada keraguan lagi. Mustahil. Sama sekali mustahil. Tambahan pula, dari teknik coretan batu gunung yang unik, kebiasaan penggunaan dakwat, serta tenaga dalam yang terpancar, ia sangat selari dengan ciri-ciri karya awal Wu Bin, seorang maestro akhir dinasti Ming yang telah lama hilang. Nilai lukisan ini, anggaran konservatif, melebihi 18 juta. Berdasarkan perjanjian pertaruhan, Encik Zhou perlu bayar Encik Yang 6 juta untuk lelongan dan tambahan 10 juta sebagai taruhan. Jumlah 16 juta. Wang boleh aku kirim. Tentang teh ini, anak muda, hati-hati jangan sampai terbakar kerongkongmu. Tuan Zhou, tunggu sebentar. Pertaruhan ada peraturannya. Wang sudah dibayar. Teh ini. Di sini ramai senior dan rakan sekerja yang menyaksikan. Anda seorang yang dihormati. Tentu takkan membuatkan kami generasi muda rasa anda tak mampu terima kekalahan? Baik. Hebat sungguh Gedung Zhenbao. Hebat sungguh Yang Hao. Aku Zhou tua. Aku mengaku kalah. Alipay menerima bayaran, 16 juta yuan. Wahai, kau memang hebat.
Kita menang, kita menang. Yang Hao, walaupun kau menang, tapi kau telah sepenuhnya memacunya ke jalan buntu. Lain kali kena lebih berhati-hati. Aku tahu. Budak. Perkara-perkara kecil sebelumnya. Kau cuma untung nasib. Aku tak puas hati. Tuan Zhou. Lelongan bergantung pada mata tajam dan kemampuan. Hitam di atas putih, tukul diketuk, selesai. Walaupun awak tak puas hati, apa yang awak boleh buat? Dengan syarat ini, kita bertaruh di sini, di hadapan semua rakan sekerja dan senior, tentang batu jet lagi. Bahan mentah adalah aku, Zhou Tua, yang disiapkan sendiri. Batu asli dari kawasan Moksisha, Myanmar. Kulit batunya masih utuh, tak tersentuh. Semua yang hadir adalah pakar. Boleh jadi saksi. 2 ketul batu, masing-masing pilih 1. Potong di sini, yang nilai lebih tinggi menang. Taruhannya 5 juta ringgit. Berani tak? Kalau takut, mengaku di depan semua bahawa aku, Yang Hao, mata tak tajam. Aku, Zhou Tua, akan berpaling terus pergi. Zhou Tua, jangan main helah dengan aku. Siapa tahu apa yang kau dalam batu ini telah ubah. Nak tipu saudara aku, Yang Hao, dengan cara ini. Aku beritahu kau. Tak mungkin. Si Zhao, awak sangka aku, Zhou Tua, ini macam mana orangnya? Aku Zhou dalam bidang ni sudah 20 tahun. Air muka sedikit Bahan masih ni. ada. Tengok kulitnya. Jalur dan bunga. Semua tu asli belaka. Kulitnya tua, ada bunga pinus terang, mengandungi dedair jenis lilin, terdapat tompok hijau setempat, tetapi di dalamnya ada beberapa retak halus melintang, sangat menjejaskan pengambilan bahan dan nilai. Nilai pasaran sekitar RMB 200.000, kulit kelabu hitam, mengandungi jenis ais tinggi, dedair hijau matahari kuning, isi dedair bersih dan sempurna, warna terang dan sekata, hampir tiada retak, nilai pasaran sekitar RMB 5.8 juta. Tuan Zhou memandangkan Tuan Zhou nak hulurkan duit. Kalau saya tolak pula, nampak tak berperasaan lah. Baik, saya terima pertaruhan ini. Yang Hao, Jangan risau Kak Su. Berani betul. Maka sila semua yang hadir jadi saksi. Saya pilih batu ini. Tengok bunga pinus ini. Terangnya. Dan jalur mang ini. Kuatnya. Ayo, lihatlah keadaan ini. Warna ini pasti masuk ke dalam. Patutnya masuk sangat dalam. Pasti keluar barang berkualiti tinggi. Kalau begitu, saya pilih batu itu. Kulit hitam wusha ini pun ketat. Butiran pasir pun tidak teratur. 9 dari 10 pasti gagal. Orang muda ini masih terlalu panas baran. Nampaknya kali lepas tu betul-betul nasib baik. Terpancing emosi dengan provokasi Zhou Tua. Ini bahaya. Wah, pandainya penasihat Yang. Cikgu potong saya dulu. Tunjukkan pada perunding yang apa itu barangan bernilai sebenar. Macam mana? Keluar hijau kan? Saya dah kata. Keluar hijau. Dasarnya seperti lilin, ada tompok hijau. Malangnya masuk ke dalam dan bukan satu garis saja. Tak boleh dijadikan barang besar, cuma boleh buat aksesori kecil. Sekurang-kurangnya ada warna dasarnya pun bersih. Buat loket kecil pun masih bernilai 200-300 ribu. Masih lebih baik daripada orang lain bawa batu hitam tak bernilai. Ayo, saya nak tengok batu tak berguna. Ini boleh keluarkan apa? Adik, bukan saya nak cakap, tapi batu macam ni 3 tahun lepas saya banyak jumpa di Lombong, Myanmar. Potong pun keluar dasar tahi anjing. Kamu ni bukan terpancing emosi dengan Zhou Tua? Batu awak tu tukang potong batu pun mungkin tak sudi potong. Kalau tak, lupakan sajalah. Yang Hao, Zhou Tua sengaja guna taktik provokasi. Kita tak payah pertaruhkan maruah. Duit pun dah cukup. Bro, orang ni jelas-jelas nak jerat awak. Batu tadi saya dah tanya tukang potong batu, gosok pun tak payah. Cikgu, cepat potong. Jangan buang masa. Biar semua orang tengok apa maksudnya tidak sedar diri. Adik pasti nak potong, saya nak beri amaran dulu. Kalau nanti bahan runtuh, jangan salahkan saya. Cikgu, potong dari sini. Potong sedalam 3 cm. Gosok tingkap dulu. Budak ini buat apa? Siapa tak tahu retakan paling mudah lari warna? Dia berani juga tebuk di retakan.
Habislah. Budak ini memang tak tahu peraturan bertaruh batu. Ini. Meletup, warna meletup, ais tinggi. Ini hijau matahari kuning, naik mendadak, memang naik gila. Wahai Tuhan, memang ais tinggi. Banyak airnya. Warna hijau matahari kuning ini sangat tulen, tiada warna songsang langsung. Tengok tak retak. Langsung tak retak. Berapa banyak gelang baik boleh dapat? Ini berapa nilai? 5 juta. Saya rasa 6 juta pun tak cukup. Hebatnya, budak ini memang hebat. Berani juga pilih batu ini untuk buka. Boleh juga buka dapat. Ai, tak mungkin. Batu ini saya pilih sendiri. Ai, macam mana? Oh, rupa-rupanya awak yang main tipu. Batu ini pasti awak tukar. Abang, bahan ini saya tawar 6 juta. Tunai. Sekarang terus pindah. Saya tawar 6.500.000. Saya nak ajak awak minum arak 3 bulan lagi. Abang, awak memang terbaik. Jo tua, awak masih ada apa nak cakap? Kosong. Buka mata luas-luas dan lihat baik-baik. Tuan Jo, keputusan dah jelas. 5 juta. Nak bayar sekarang? Atau saya pinjamkan power bank? Charger telefon awak dulu, bayar kemudian? Wahai budak, kau pasti main tipu. Kosong. Tak mungkin kau sentiasa tepat. Kosong. Oh, saya faham. Kau dah tahu dari awal, kan? Tuan Jo, batu itu awak yang sediakan. Proses potong pun ada orang awasi sepanjang masa. Yang Hao langsung tak sentuh. Kalah itu kalah. Kalau tak nak mengaku kalah, apa gunanya buat pertaruhan dulu? Kosong. Cuma jadi bahan ketawa orang. Tuan Jo, taruhan belum lagi ditransfer. Janganlah nak lari dari 5 juta tu. Alipay, 5 juta telah diterima. Budak, kau memang ganas. Nantilah, aku tak akan habis dengan kau. Pah, orang yang tak boleh terima kekalahan. Yang Hao, Jo tua, dia dah benci betul-betul pada kau. Dah hilang akal. Saya tahu. Tengoklah apa lagi helah dia boleh main. Kosong. Tapi bro, kau memang hebat gila. Datang sini sekali, terus dapat 10 juta. Buat Zo tua tu mengaku kalah depan-depan. Aku tak pernah tengok drama sehebat ini. Zaulek, diam sedikit, jaga keadaan. Abang Zhao, tenangkan diri. Memang bagus kita menang, tapi kali ini kita langsung berbalah dengan Jo tua. Tak perlu takut. Lepas ini, di jalan ini, siapa lagi berani pandang rendah pada kita? Semangat muda memang bagus. Yang Hao, ini Encik Shen Yunshan. Selamat sejahtera, Encik. Yang Hao, anak muda. Pertarungan tadi sungguh membuka mata saya. Bukan saja tajam pandangan, lebih jarang bertindak tenang. Sikap ini sungguh luar biasa dalam kalangan sebaya. Terlalu puji, Encik. Saya cuma ikut hati buat apa yang patut. Tak sombong, tak gelisah. Bagus. Terutama ketegasan pada lukisan itu. Bukan cuma ketajaman mata, tapi juga keberanian dan integriti. Tentu sekali. Pandangan adik saya tak pernah silap. Ini anak keluarga Zhao, kan? Orang berperasaan. Yang Hao, saya Shen Yunshan, selalu suka kumpul barang-barang kecil. Juga sering ajak beberapa rakan minat berkumpul dan menilai. Awal bulan depan, di rumah ada sambutan kecil. Kalau berminat, singgahlah. Nanti akan nampak barang-barang menarik yang jarang kelihatan di pasaran. Terima kasih, Tua Shen. Saya pasti datang tepat waktu. Belajar banyak daripada senior. Tuan Su, Tuan Zhao, Anda juga dialu-alukan. Terima kasih, Tua Shen. Adik Shen Yunshan, dia sendiri datang jemput awak. Kita nak naik daun ni? Yang Hao, majlis penghargaan Tua Shen ialah tiket masuk paling eksklusif dalam dunia antik. Ini maknanya dia umumnya akui awak. Saya tahu. Ini juga bermakna jalan kita akan berbeza sama sekali.
Wah, wanita cantik ini. Nampak asing sangat. Entah dibawa tuan siapa? Perkenalkan diri. Nama saya Zhou Mingxuan. Separuh perniagaan jalan barang antik ni milik keluarga Zhou. Gedong Zhenbao, Su Yuyao. Oh, kedai usang tu rupanya. Tuan Su, apa guna jaga kedai tu? Ikut saya. Jamin hidup mewah. Lebih bergaya 10 kali ganda. Tuan Zhou, tolong hormat. Tak nak muka, ya? Penjaga kedai hina, buat-buat suci. Dengan satu kata, esok kedai kecil awak tak boleh buka. Saya tak percaya. Kau ni siapa? Berani nak jaga hal aku? Yang Hao. Dia bos aku. Dia ke Yang Hao yang disebut oleh si tua itu? Yang disebut oleh si tua itu. Nampak macam biasa je. Tak ada apa-apa yang istimewa. Boleh buat si tua tu kena malu 2 kali. Itu budak penghantar makanan yang naik sebab bertuah baru-baru ni. Hah, macam mana? Dah masuk tempat macam ni? Dah rasa diri orang atas dah? Woi, tengoklah semua. Ini dia, orang yang jadi buah mulut hebat dekat jalan barang antik baru-baru ni. Master Yang. Sebelum ni, dia cuma budak hantar makanan. Hahaha. Yang Hao. Dia anak Zhou tua. Tak buat apa pun pada aku. Tempat Encik Shen ni, jangan buat hal besar. Oh, anak Zhou tua rupanya. Anak lelaki si tua tu. Dengar cakap Tuan Su, mata dia sangat teruk. Selalu kena tipu. Walaupun Zhou tua pun tak boleh harap, tapi ada sikitlah skill. Tapi dia langsung tak belajar. Cik Zhou, selain harap mak bapak dan buli orang, kau boleh buat apa lagi? Oh ya. Boleh juga bayar yuran belajar kena tipu. Kau nak mati? Ini bukan tempat kau buat hal. Kalau sentuh Cik Su lagi, aku patahkan lengan kau. Budak hantar makanan, berani pukul aku? Lepas! Cepat lepas! Atau kau akan menyesal habis-habisan. Sakit! Sakit! Lepas cepat. Ayah. Ayah, mana dia? Siapa berani sentuh anak aku? Siapa berani sentuh anak aku? Yang Hao. Kau lagi? Hai. Sudah tipu duit aku. Sekarang, berani pula pukul anak aku. Kau ingat aku ini lemah ke? Tuan Zhou, anak awak yang biadab dulu pada Tuan Su? Dia cakap benar. Ini, saya... Tuan Su, anak saya kurang ajar. Salah dia mengganggu awak. Saya minta maaf bagi pihaknya. Tapi, itu bukan alasan untuk awak pukul dia. Kau cuma orang kebanyakan yang naik atas tuah saja. Berani pukul anak aku. Hari ini aku nak ajar kau baik-baik. Betul! Dia langsung tak hargai keluarga Zhou kita. Mesti tunjuk padanya. Zhou tua. Apa yang korang nak buat? Nak buli kawan aku depan mata aku? Korang ingat Zhao Lei ni mati ke? Alamak. Rupa-rupanya si suka bayar yuran tu, si bodoh sombong. Kenapa? Masih tak puas? Nak cari lubang baru lagi? Jauh dari sini. Kau tak ada hak cakap sini. Cakap kosong. Yang Hao abang nyawa aku. Kau, anak tak guna ganggu Tuan Su. Abang aku tampil. Tegakkan keadilan memang patut. Kau nak gertak muda, ramai buli sedikit. Aku Zhao Lei tak setuju. Kalau berani cuba pada aku. Pada kau? Kau siapa? Bukannya kau cuma sombong ada duit, bodoh buang duit. Keluarga Zhao tak seberapa berani lawan aku. Kalau tak pergi, aku habiskan kau sekali. Aku memang kaya. Kenapa? Aku suka sokong abang aku hari ini. Kalau sentuh dia, aku gadaikan semua harta aku lawan kau. Nak tengok siapa mati dulu. Ingat jalan barang antik ni kedai keluarga kau? Zhao Lei, jangan marah. Abang Zhao, aku boleh urus. Abang, jangan campur. Lama aku tak suka si tua ni hari ini. Hutang lama baru kira sekali. Ayah buang masa cakap
pukul dia sekali? Nampaknya aku terlepas aksi hebat. Tuan Zhou buat huru-hara di sini. Patut tanya tuan rumah dulu. Tua Shen salah faham Zhao Lei, ya betul. Dan juga Yang Hao. Salah betul, aku yang tentukan. Memandangkan semua dah sampai majlis penghargaan barang antik bermula. Nanti ganyang habis-habisan si penghantar makanan itu. Pulihkan maruah kita. Bagi Zhao Lei ini, banyak masa nak uruskan dia. Allah, orang tua nak takutkan siapa? Adik, okey tak? Jangan takut, abang ada di sini. Kau ni selalu gegabah. Tuan Su, adik aku dah tampil sokong awak. Macam mana aku nak kecut? Mesti berdepan terus. Abang Zhao, terima kasih. Apa nak terima kasih? Adik-beradik tak payah cakap macam tu. Jom, tengok si tua tu nak main apa hela. Tuan-tuan semua pakar hari ini berhimpun berkenalan dengan harta. Ikut peraturan lama, barang-barang di atas meja ini masing-masing ada ceritanya. Sila luahkan pendapat. Bezakan yang tulen palsu, bandingkan mutu tinggi rendah. Tua Shen. Kalau begitu, saya mulakan dulu. Lukisan ini sapuan berani dan lembab. Ada gaya Syagui dinasti Song Selatan. Malangnya warna gulungan ini dan cara tanda tangan. Pada pandangan saya ialah tiruan mahir akhir Ming awal Qing. Lukisan Song, bukan? Ayah saya dah puluhan tahun dalam bidang ini. Sekejap mata sahaja dah tahu budak yang cuma bergantung pada tuah. Mungkin tak tahu siapa Syagui langsung pun. Encik Yang Muda, apa pendapatmu? Tuan Shen, tanyalah dia. Dia mungkin tak bezakan kertas dengan sutra pun tak tahu. Media lukisan ini ialah gulungan kuno Song. Tinta meresap dalam, goresan kuas bertenaga. Teknik cukil batuan ialah teknik cukil tarik lumpur bawah air, tipikal Syagui. Di sudut kanan bawah yang tersembunyi, ada tanda baiki era Ming. Karya asli Syagui, dinasti Song Selatan. Nilai pasaran 22 juta yuan. Lukisan ini memang ada tanda baiki zaman itu. Tapi lihat tekstur gulungannya, kedalaman resapan tintanya, terutama kekuatan cukil batuan dan semangatnya. Ini pasti bukan kemampuan tukang tiruan akhir Ming awal Qing. Lukisan ini pasti asli karya Syagui dari Song Selatan, tiada ragu. Ayah aku kata ia tiruan Ming, maka ia tiruan Ming. Kau ini apa? Berani sangkal? Pemerhatian teliti. Tak tertipu rupa. Lukisan ini memang asli Syagui. Baikan di situ dilakukan pada era Jiajing oleh seorang kolektor. Mata Encik Yang Muda sangat tajam. Hebat, saudara. Haha, aku dah tahu mata kau tajam. Lihat Zhou tua ini marah. Muka jadi hijau. Hahaha. Seterusnya lihat barang ini. Bentuk dan corak menunjukkan ciri dinasti Shang dan Zhou. Penuaan luaran kelihatan semula jadi. Bagus. Pasti yang asli. Warna karatan cawan jue ini sekata, garisan corak pun jelas. Ini alat upacara penting zaman Shangzhou. Harganya mahal, haha. Wei, budak penghantar makanan. Barang ini memang artefak gangsa yang tulen. Tapi berbanding yang awak sentuh dulu, batu-batu buruk dengan seramik pecah, ini lain kelasnya. Encik Yang Muda, ada pendapat berbeza? Bentuknya tiruan Shangzhou, badannya tuang aloi modern. Ditua secara elektrolitik. Karatan hijau terapung di permukaan. Di bawah sesetengah tompok karat, ada kesan pati modern. Tulisan ukiran dibuat laser, kemudian ditua. Barang seni tiruan tinggi modern. Nilai pasaran kira-kira 3.000. Cawan jue ini, bentuk dan coraknya memang seperti yang asli. Tetapi,
Karat ini tampak terapung, tidak padu. Hidu halus. Ada bau asid yang lemah. Lebih penting, sila lihat di sini. Sambungan di tempat ini samar-samar kelihatan kesan pateri yang sangat halus. Ini kerja tiruan tinggi modern. Teknik penuaannya sangat halus. Boleh dikelirukan dengan yang asli. Wak merepek. Wak kata patri. Jadi ia patri. Wak mengarut saja. Tua Shen, dia ini mempertikaikan barang berharga, Encik. Memang ada kesan paterian di sini. Tadi kami tak perasan pun. Paterian ini. Nampaknya juga baikan zaman purba. Hahaha. Memang terbau asid yang sangat halus. Ini tiruan ini terlalu mirip. Pemuda kini sungguh hebat barang ini. Memang saya susun sebagai soalan ujian mengenal bentuk dinasti Shangzhou tak sukar. Tapi yang boleh bezakan barang ini sebagai tiruan baru, sangat sedikit. Encik yang muda, mata awak ini boleh dikata mata emas. Hahaha. Zhou tua, Zhou muda. Kamu berdua bapa dan anak persembahan duet cukup baik ya? Muka dipukul sakit tak? Awak... Ming Xuan diam. Tak malu lagi ke? Cakram giok terakhir ini, tuan-tuan lihat lagi. Kualiti giok hijau hetian kelas atas, corak naga di atasnya, tipikal dinasti Han, ukiran halus seperti rambut, goresan lancar, warna semula jadi pasti giok Han asli. Ayo, kata tuan ini sangat tepat. Cakram ini cahaya dalam tersembunyi, semangat naga yang kuat, barang berharga peringkat bangsawan Han. Nilainya tak terhingga. Haha. Penasihat besar. Yang ini awak kena teliti betul-betul corak naga ini, warna ini. Jika tuan masih kata ini palsu, ia benar-benar membalikkan pemahaman kami dalam dunia antik. Encik yang muda, yang terakhir ini, adakah pendapat bernas lagi? Tua Shen. Yang ini, kalau dia masih boleh cari kesalahan, aku, Zhou Ming Xuan, lepas ini jumpa dia, aku panggil dia Datuk. Giok hetian tiruan zaman Qing. Warna Qin adalah celupan buatan. Di dasar ada tanda halus tiruan era Qianlong, sengaja dihapuskan. Zaman Qing Qianlong, cakram giok tiruan istana. Nilai pasaran sekitar 1,8 juta ringgit. Cakram ini mutu giok dan ukiran terbaik. Tetapi, mata naga, nilainya pada semangat. Mata naga giok Han melotot marah, memandang hina dunia. Tapi mata naga ini, walau bentuk serupa, kurang satu keangkuhan, lebih satu kekakuan. Tambahan pula, peralihan warna Qin ini agak kasar, seperti buatan manusia. Pada pandangan saya, ini adalah dari era Qianlong, cakram giok tiruan istana yang terbaik. Walaupun bukan giok Han, tetapi nilai seni buatannya dan nilai sejarahnya juga luar biasa. Yang Hao, kau lancang. Kau berulang kali persoalkan harta Tua Shen. Ayah Tua Shen. Budak ini jelas datang nak buat kacau. Dia tahu apa giok naga Han? Dia ini jelas bercakap sembarangan. Betul, Yang Hao. Berani sungguh kau bercakap sembarangan pertikai koleksi Tua Shen. Cakram ini jelas barang tulen dinasti Han. Si Zhou, apa kau menjerit? Apa kau merungut? Tua Shen suruh Yang Hao lihat apa kau nak celah. Oh, betul ke kawan saya kata tepat? Kamu marah sebab malu? Baik. Hebat sungguh Yang Hao. Pandangan begitu tajam, fikiran begitu halus. Sepanjang hidupku, baru pertama jumpa cakram ini. Memang seperti kata si kecil, yang replika Maharaja Qianlong Kop sebelumnya dipadam. Yang boleh nampak hal ini. Hari ini cuma kau, tuan-tuan, majlis hari ini. Adakah berpuas hati? Haha, hebat! Wah kawan, kau memang hebat! Malam ini aku belanja, tak mabuk tak balik. Hahaha. Si kecil yang selepas hari ini
Nama kamu dalam kalangan sudah teguh, Tuan Joe, selepas kekalahan. Dalam masa terdekat, mungkin tak berani terbuka. Buat susah kau. Terima kasih atas nasihat dan pertahanan Tua Shen. Ini kemampuan kamu sendiri. Aduh, gelanggang nama dan keuntungan juga tempat perselisihan. Kau terlalu menonjol hari ini. Memang dapat nama. Pasti tarik banyak iri hati. Tuan Joe itu berhati sempit. Dia takkan berhenti. Di masa depan, caranya akan lebih licik. Saya faham. Keluarga Shen saya ada galeri pribadi. Koleksinya sangat langka di dunia. Banyak rahsia dan misteri, jauh berbeza dengan barang antik biasa yang beredar di pasaran. Simpan loket giok ini. Dengan loket ini, awak boleh datang ke galeri saya bila-bila masa. Dengan kepintaran dan pemahaman awak, perhatikan dan fikirkan, pasti awak boleh menguasainya. Kemajuan akan lebih pantas. Terima kasih Tuan Shen. Saya tak akan mengecewakan. Siapa Yang Hao, Encik Yang? Saya. Ada apa? Atas perintah Tuan Joe saya datang untuk hantar cabaran. 3 hari lagi, Rumah Dubau menjemput awak bertanding. Bertanding harta? Ya. Setiap pihak bawa 3 harta. Tunjuk dan nilai satu persatu. Tentukan siapa terbaik. Selain itu, Tuan Joe cadang tambah taruhan. Taruhan 50 juta, tambah semua harta barang antik milik yang kalah, dan keluar dari dunia barang antik selama-lamanya. 50 juta? Semua harta? Dan keluar dari dunia barang antik? Dia dah gila. Adik, ini jamuan Hongman. Jangan sekali-kali terima. Yang Hao, bertenanglah. Dia sedang mempertaruhkan segalanya. Pasti dia sudah sedia sepenuhnya. Atau ada helah keji yang tersembunyi. Kita tak perlu ambil risiko ini. Kalau aku undur, semua yang dibina sebelum ini akan hangus. Lagipun, ini juga satu-satunya peluang untuk selesaikan masalah ini. Pulang dan beritahu Tuan Joe kamu. Jangan tunggu 3 hari lagi. Tetapkan hari ini. Aku terima pertaruhan ini. Tua Shen, boleh pinjam tempat Tuan? Sudah tentu. Kalau Tuan Joe berani pertaruhkan seluruh hartanya, maka semestinya ada barang bagus. Kalau ada persembahan yang dihantar, mana mungkin aku tak nak tonton. Terima kasih Tua Shen. Tapi, ada satu hal lagi nak minta tolong Tua Shen. Katakan. Aku nak menjemput Tuan menjadi saksi untuk majlis pertaruhan harta karun ini. Baik. Aku setuju. Pulang dan beritahu Tuan Joe kamu. Harap majlis pertaruhan harta karun kali ini jangan seperti lelongan tadi. Rugi besar. Baik. Encik Yang memang berani. Kata-kata Tuan pasti aku sampaikan. Jumpa nanti. Adik, kau kata kita sediakan 3 harta ini boleh ke? Zhou tua si licik tu pasti dah sediakan barangan yang sangat hebat. Betul, Yang Hao Zhou tua kali ini mesti nak menang. Dia pasti dah siapkan senjata rahsia yang sukar dibayangkan. Abang Zhou Kak Su Zhou tua berfikir keras. Pasti fikir macam mana nak guna keajaiban ganjil untuk tekan aku. Dia takkan sangka aku guna kelemahan mengatasi kelebihan bertenang. Nanti kita akan tahu. Hari ini Yang Hao dan Tuan Joe di sini ikut peraturan lama barangan antik akan berlawan harta secara terbuka. 3 pusingan tentukan menang kalah. Taruhan kali ini bukan main-main, melibatkan wang besar dan reputasi. Saya diamanahkan sebagai saksi adil, harap berdua ingat. Harta ada benar palsu, moral ada betul salah. Berkenalan dengan harta, tunduk hati dengan budi. Jika langgar peraturan jangan marah, saya keras. Tiada bantahan, masa dah sampai. Lawan harta bermula. Kedua-dua pihak tunjuk harta pertama. Tunjuk harta pertama. Harta pertama Ding Gangsa Dinasti Shangzhou Ding persegi bergambar tauti sila nilai. Zaman negara-negara berperang Ding Gangsa tiruan. Shangzhou barang tulen corak agak ringkas. Dinding dalam ada tulisan ukir zaman perang. Nilai pasaran 20 juta.
Tuan Zhou Ding ini bentuknya gagah berwibawa, pandang pertama memang boleh takutkan orang. Adakah Encik yang rasa Ding ini palsu? Ding ini memang tua, barang purba tulen. Tapi, lihat corak tauti ini. Di sudut mata, garisannya agak bulat dan lancar. Kurang semangat ganas zaman kemuncang Shangzhou. Lagi satu, sila lihat sini. Kesan haus di bahagian dalam kaki Ding ini, coraknya berbeza dengan kesan biasa pada alat upacara Shangzhou yang diletakkan tetap lama. Sebaliknya, seperti ciri alat upacara zaman negara-negara berperang yang sering dialihkan. Kesimpulannya, ini alat upacara berkualiti tinggi zaman negara-negara berperang, dibuat meniru gaya kuno oleh pemerintah wilayah. Masih barang purba berharga, nilainya tinggi. Tapi bukan alat asli Shangzhou. Anggaran nilainya sekitar 18 juta. Pandai kau ni. giliran kau. Tolonglah, Abang Zhao. Barang pertama saya. Cawan Jue Gangsa bergambar wajah binatang dari dinasti Zhou Barat. Bentuknya lengkap. Keadaan terlalu baik. Tulisan ukiran, ada tulisan panjang lagi? Ini langsung barang khazanah negara. Dengan tulisan sebanyak ini, Kalau kandungannya penting, nilai kajian sejarahnya lebih tinggi dari nilai barangan itu sendiri. Bentuk, corak dan tulisan terpelihara dengan baik, sangat jarang ditemui. Terutama inskripsi ini, nilai amat tinggi, anggaran 25 juta. Ding Tuan Zhou pusingan pertama, nilai 18 juta, barang berharga, yang Hao lebih lama usianya, nilai sejarah inskripsi, melebihi 25 juta, yang Hao menang. Bagus. Pusingan pertama, yang Hao menang. Baik. Mari barang kedua karya Fan Kuan dinasti Song, pengembaraan di gunung dan sungai. Yang asli? Imitasi oleh pakar akhir dinasti Ming guna kain dan dakwat lama. Song teknik buat tua sangat tinggi, tapi dalam detail teknik coretan batu, terdapat gaya lukisan Ming tulisan, dan kop ditiru oleh pakar nilai pasaran 8 juta. Lukisan ini gagah perkasa, hampir tak boleh bezakan. Kain dan dakwat memang dari Song, tunjukkan peniru sangat teliti, kosnya besar. Yang Hao. Tahu engkau tak dapat tandingi, nak mengaku kalah? Malangnya, walaupun bentuk dan roh serupa, tapi akhirnya masih kurang. Satu nafas paling penting. Perlakuan pada muara air ini, kesan pahat agak ketara, ada sedikit kekakuan yang terlalu dirancang, kurang keindahan liar semula jadi, yang ada dalam lukisan Fan Kuan, dan tenaga hidup yang gagah. Kelemahan lebih penting ialah sila lihat pada dakwat cop koleksi ini. Di bawah cahaya sisi yang kuat, lapisan warna kilau berbanding spesimen dinasti Song yang diketahui ada sedikit perbezaan, lebih mirip akhir dinasti Ming, ciri resipi rahsia tertentu. Ini ialah karya pakar dinasti Ming, hasil usaha keras mencontohi karya purba. Walaupun ia juga barang terbaik, cukup layak disimpan muzium tetapi bukan karya asli. Fan Kuan anggaran nilainya sepatutnya di bawah 10 juta. Bercakap mengarut. Awak cuma bergantung pada perbezaan halus dakwat cap untuk menafikan keseluruhan lukisan? Bagaimana ini boleh jadi bukti kukuh? Barang kedua saya mangkuk kecil berglasir langit biru dengan bintik ungu dinasti Song.
Kilang Jun ini memang bagus tapi mangkuk ini saiznya kecil. Hanyalah di meja sarjana mainan air. Bagaimana boleh dibandingkan dengan Maestro Landscape? Dan lagi, warna bintik ungu ini terlalu terang dan mencolok garis-garisnya begitu jelas. Pasti tukang zaman kemudian yang sengaja tambah warna. Tua Shen sama ada ditambah warna atau tidak pengujian saintifik paling adil. Bolehkah Tua Shen lakukan ujian tanpa rosak di sini? Memang patut begitu. Setelah diuji, keputusan ujian glasir dan warna menyatu, tiada kesan tambahan warna. Kemudian, pusingan pertarungan harta ini, Yang Hao berjaya bezakan yang palsu. Hartanya diiktiraf menang satu pusingan lagi. Markah semasa 2-0. Yang Hao jangan bangga terlalu awal. Barang ketiga saya pasti buat awak terkapai-kapai buat selama-lamanya. Tengok harta karun. Ini harta rahsia yang diwarisi 1000 tahun. Digunakan Maharaja Wu dinasti Han untuk sembahyang. Cop Maharaja Syurga. Mengandungi tenaga naga dari syurga. Nilainya sangat tinggi. Boleh beli seluruh jalan barang antik. Kau kalah. Amaran. Barang mengandungi medan tenaga negatif khas berintensiti tinggi. Bahan terdiri daripada campuran jet kutub yin dengan besi meteor. Ukiran cop ialah tulisan rahsia ilmu hitam purba. Bukan cop Maharaja yang sah. Tarikh pembuatan tidak diketahui. Nilai pasaran tidak dapat dianggarkan. Chop jet ini jadinya sangat sejuk menusuk tulang. Bukan jet hetian yang lembut dan hangat dari tanah tengah kita. Ukiran chopnya ganjil dan berlingkar. Bukan tulisan Cina atau tulisan meterai yang sah. Lebih mirip tulisan sumpahan. Ditambah pula dengan aura jahat yang tidak hilang-hilang. Tuan Zhou, dari mana kau dapat barang jahat ini? Ini bukan benda bertuah. Ia alat pembawa malapetaka. Gunanya pasti kena balasan. Cakap kosong. Kau menyesatkan orang dengan kata-kata syaitan. Kau tak rasa kuasa agung yang terkandung di dalamnya. Kau mengaku kalah saja. Jangan menyesatkan orang di sini. Barang ini memang pelik. Auranya sejuk dan kacau bilau. Buat orang rasa tidak tenang. Bukan aura mulia dan terang jalan benar negara kita. Encik yang muda, kau pasti. Pakcik Shen, saya jamin dengan nyawa dan harta saya. Barang ini pasti bukan benda baik. Zhou Defa, kau gunakan ini untuk berlawan, boleh celakakan diri dan orang. Mengarut. Ini pusaka keluarga aku. Tunggu. Cap ini, aku rasa pernah nampak dalam kitab kuno tentang ilmu hitam barat. Ini ialah cop penindasan mimpi ngeri, khusus untuk mengutuk dan merampas tuah orang. Tuan Zhou, kau guna barang najis ini untuk bertarung? Nak pengaruhi fikiran dan pertimbangan aku? Tuan Zhou, betul ke tidak? Ini, Tua Shen, aku pun tak tahu. Ini dijual pada aku oleh seorang misteri. Dia kata boleh bantu aku menang. Sejak bawa ini, kebelakangan ni semua hal memang tak lancar. Tua Shen, barang najis macam ni? Kalau kekal, pasti jadi bencana. Aku syorkan hancurkan cop ini sekarang, hapuskan masalah. Barang kotor macam ni tak patut wujud di dunia. Tuan Zhou, barang ketiga. Setelah diperiksa, ternyata benda syaitan. Langgai prinsip pertarungan dan berniat jahat. Langgai peraturan teruk, diisytihar kalah automatik. Berdasarkan 3 pusingan, Yang Hao menang 3-3. Mengikut pertaruhan, Zhou Tua, kau kena bayar sekarang taruhan 50 juta. Semua perniagaan barang antik kau serah segera pada Yang Hao. Keluar kekal dari dunia barang antik. Sekarang, tunaikan janji terakhir kau. Minta maaf pada Yang Hao sekarang. Tua Shen, ini perjanjian ni. Hitam atas putih, depan mata semua. Kalau kau nak langgar peraturan, akibatnya keluarga Zhou takkan mampu tanggung. Transfer, saya transfer.
Alipay menerima transfer 50 juta yuan. Dan juga atas nama anda, semua perniagaan barang antik dokumen industri, kunci dan buku akaun serahkan segera kepada Yang Hao. Ya, Tua Shen. Perkara terakhir, Tuan Zhou, hidangkan teh dan akui kesalahan. Saya, Zhou Defa, kurang tajam pandangan dan tidak berakhlak. Saya kalah dengan sepenuh hati. Tuan Zhou, dalam bidang barang antik, walaupun wawasan itu penting, tetapi akhlak lebih penting. Harap awak berhati-hati pada masa depan. Bro, pemeriksaan awal dah siap. Zhou tua yang comel ini, hartanya memang banyak. Dalam beberapa kedai ini saja, barangan terbaik yang disimpan nilai pasaran kesemuanya tidak kurang dari 30 juta. Tambahan dengan wang tunai 50 juta tadi, kita betul-betul dah kaya kali ini. Jangan gembira terlalu awal. Menerima perusahaan bukan sekadar ambil begitu saja. Ini melibatkan banyak perkara seperti kontrak hutang dan urusan penyerahan kaki tangan. Sekiranya tak diurus baik, ia akan jadi masalah. Lagipun, Zhou tua di jalan ini telah berniaga bertahun-tahun. Rangkaian hubungannya sangat kompleks. Dia pasti takkan rela mengaku kalah begitu saja. Kak Su betul cakap, Zhou tua itu ular tempatan. Kali ini kita putuskan akar umbinya, dia pasti akan cari cara untuk melawan balik. Kita mesti segera serap perusahaan-perusahaan ini dan stabilkan keadaan. Ya. Encik Yang ini Tuan Zhou. Bukan Zhou tua senarai kaki tangan dan tunggakan dari kedai lama. Pengurus Sun panggil saya Yang Hao sahaja. Yang nak tinggal, gaji tak berubah. Yang bagus boleh naik pangkat. Yang tak nak, jelas gaji, berpisah baik. Akaun lama, kalau ikut peraturan kami akur. Kalau tak ikut, urus ikut undang-undang. Ya, faham. Terima kasih Encik Yang. Maksud saya Encik Yang Hao. Wah, abang, cara kau bagus. Stabilkan pasukan. Kerja tetap kerja, orang tetap orang. Zhou tua tetap Zhou tua, mereka tetap mereka. Halo? Encik Yang, ada berita baik. Adik awak Xiao Yu keadaannya stabil, pulih lebih cepat. Jika gunakan rancangan rawatan sasaran terbaru, kadar sembuh boleh naik lebih 90%. Bagus. Doktor, guna cara terbaik. Duit bukan isu. Xiaogo dah okey? Doktor kata pemulihan sangat baik. Kakak Su, Abang Zhao, sepanjang masa ini, terima kasih tolong saya. Alamak, jangan sebut pasal terima kasih. Xiao Yu pun adik saya. Lepas ini kalau ada keperluan, cakap sahaja. Yang lebih penting, sekarang tiada siapa berani ganggu kami terang-terangan lagi. Sekarang kami boleh berniaga dengan tenang dan kaji ilmu. Ini baru permulaan. Walaupun Zhou tua tumbang dunia barang antik dalam dan misteri, kita tak boleh leka. Betul kata kau. Sekarang kita ada duit, ada kuasa. Apa patut kita buat? Buat satu projek besar? Ada idea tak? Pertama, kumpul semua sumber urus semua kedai yang kita ambil dan barang-barang pisah yang palsu, simpan yang asli, urus secara sistematik. Kedua, aku nak tubuh satu pasukan penyelidikan. Ini pasukan penyelidikan. Apa yang kita nak buat bukan sekadar berniaga, tetapi juga selidik dan wariskan. Hanya begini baru boleh tahan lama dan takkan kalah. Aku faham. Dari kemahiran ke prinsip, ini baru kelas dunia. Aku sokong kau. Weh abang, sekarang kita kaya. Apa kau kata? Itu yang buat, kau tunjuk, kami ikut. Sekarang kita dah ada kuasa. Memang patut buat yang besar. Hahaha. Encik Yang Hao, tuan saya, Encik Shen Yunshan jemput tuan esok ke rumah. Tolong sampaikan pada Encik Shen saya pasti tepat masa. Ha? Encik Shen menjemput. Nampaknya cabaran dan peluang sebenar baru bermula sekarang.